Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini kita akan pergi kepada subjek kimia tingkatan 4 untuk tajuk yang ketiga, iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Di mana pada kali ini kita akan pergi kepada soalan trial Johor 2021. Okey, di mana soalan dia kata rajah 3 menunjukkan maklumat tentang mol. Okey, di mana kat sini dia kata diwakili oleh simbol Na. Okey, jadi untuk soalan A dia tanya, dia tanya apakah yang diwakili dengan simbol di atas. Okey, apakah yang diwakili dengan simbol di atas. Okey, jadi dekat sini kita ada 3 pilihan jawapan lah, di mana kalau kita tengok jawapan dia, okey, di antara jawapan yang diterima adalah pemala Avogadro, nombor Avogadro ataupun 6.02 darab 10 power of 23 zarah. Okey, di mana sebenarnya untuk pemala Avogadro ni dia sebenarnya ada cerita dia. Ada cerita dia sebenarnya untuk nak bagi mudah awak faham. Okey, tapi yang tu nanti saya akan pergi kepada video khusus untuk penerangan konsep nanti. Okey, jadi di antara jawapan yang diterima ada 3 ni lah. Okey, tapi saya sarankan untuk awak ambil pilihan jawapan yang pertama. Okey, pemala Avogadro. Saya sarankan yang itulah. Okey, maka dekat sini awak akan dapat satu markah. Okey, untuk yang kedua, soalan B, dia tanya nyatakan hubungan antara bilangan mol dan juga bilangan zarah. Okey, disuruh nyatakan hubungan. Bila disuruh nyatakan hubungan, apa yang bestnya dekat sini sebenarnya kita boleh letakkan formula. Sebab yang kita belajar dalam konsep mol, formula dan persamaan kimia, ada formula-formula, betul? Jadi untuk kita nak mengaitkan ataupun kita nak meletakkan hubungan di antara sesuatu dengan sesuatu, maka kita boleh letakkan formula dan itu akan dikira sebagai jawapan yang tak ada masalah. Tak semestinya awak buat dalam bentuk ayat. Jadi untuk jawapan ini, okey, apakah hubungan antara bilangan mol dan juga bilangan zarah? Okey, untuk kita nak dapatkan bilangan mol, apa yang kita kena buat adalah kita kena bilangan zarah tu kita kena bahagikan dengan pemala Avogadro. Okey, jadi the formula goes by, okey, jadi kita nak cari apa? Kita nak cari bilangan mol. Okey, sama dengan bilangan mol adalah sama dengan bilangan zarah. Okey, bilangan zarah bahagikan dengan pemala Avogadro. Jadi ini dia. Okey, bila awak buat formula ini sahaja, awak boleh dapat satu markah. Okey, jadi ingat bila soalan tanya apakah hubungan ataupun apakah hubung kait antara sesuatu dengan sesuatu, awak boleh juga bagi formula. Tak semestinya kena dalam bentuk ayat. Okey, sebab kadang dalam bentuk ayat awak akan keliru dari segi macam mana nak construct ayat tu. Jadi kalau awak ingat formula, awak tulis formula, tak ada masalah. Okey, jadi untuk soalan C, okey, dia kata rajah 3 menunjukkan formula struktur satu gas pada suhu bilik yang tidak berwarna, mempunyai bau yang menyengat dan boleh menyebabkan tercekik. Okey, and then dia kata apakah isi padu untuk 0.01 mol gas tersebut pada suhu bilik dalam sentimeter cube. Jadi sebenarnya untuk soalan C ni saya faham. Untuk soalan C, bila student dia tengok stimulus panjang macam ni, and then dia nampak ada pula gambar rajah yang dia tak familiar. Betul tak? Gambar rajah ni awak tak familiar, walaupun awak tahu dia sebenarnya adalah apa? Adalah NH3. Tapi disebabkan dia keluarkan dalam gambar rajah struktur yang berlainan yang jarang awak nampak, mesti awak akan takut untuk nak jawab. Jadi pertama sekali, apa yang saya nasihatkan, bila awak jumpa soalan-soalan ni awak rasa panjang, yang awak rasa tak yakin, awak baca dahulu sampai habis, and then awak kenal pasti sama ada stimulus ataupun pembuka soalan yang diberi itu sebenarnya berkaitan ke tak dengan soalan yang ditanyakan. Kalau in this case, stimulus yang diberi ataupun pembuka soalan yang diberikan dan juga gambar rajah yang dibagi sebenarnya tak berkaitan dengan soalan, sebab soalan diminta isi padu. Okay, soalan diminta isi padu, tak ada kaitan pun dengan yang ini. Okey, jadi awak jangan takut.
Okay, awak jangan takut. Awak just baca sahaja soalan sampai habis. Dan awak kenal pasti dalam pembuka soalan tu ada informasi, ada maklumat ataupun tak. Kalau tak ada maklumat, awak terus padam. Awak terus jangan pandang. Okay, sebab itu tak ada kaitan. Alright. Okay, so bila soalan dia minta isi padu dalam suhu bilik. Okay, so sebenarnya dalam pengiraan, dalam formula kita ada, awak tengok ni kat P ni, saya ada buat segitiga. Saya ada buat segitiga. Jadi sebenarnya segitiga ini menunjukkan apa? Menunjukkan formula kimia sebenarnya. Okay, formula kimia yang ada dalam subjek kimia ni lah. Jadi untuk subjek kimia tingkatan 4 dan tingkatan 5, total formula yang sepatutnya awak tahu ada 5. Jadi supposed to be, saya tunjukkan kepada awak ada 5 segitiga ni lah. Okay, kita namakan sebagai 5 magic triangle. Itu dia. But in this case, saya akan gunakan 2 sahaja. Segitiga yang atas dan segitiga yang bawah. Baki lagi 3 segitiga saya tak akan usik lah dalam video yang ini. Tapi dalam video khusus untuk penerangan teori, saya akan sentuh nanti. Okey, jadi sekarang ni untuk segitiga yang pertama adalah segitiga di mana kita nak mencari nilai isi padu. Okey, nilai isi padu. Di mana V yang ada dekat atas ni adalah isi padu. N yang ada dekat bawah belah kiri. Okey, bawah belah kiri ini adalah bilangan mol. Manakala yang this one adalah isi padu molar. Di mana isi padu molar dia bergantung kepada soalan lah. Kalau soalan dia bagi dalam STP, dia akan bagi 22.4. Kalau dia bagi dalam suhu bilik, dia akan bagi 24. Okey, unitnya dalam desimeter padu. Jadi macam mana kita nak guna segitiga ni sebenarnya? Okey, andai kata soalan minta isi padu. Jadi apa yang awak perlu buat, bahagian isi padu ni awak potong. Bahagian isi padu ni awak tinggalkan. Jadi yang tinggal adalah bilangan mol dan juga isi padu molar. Jadi yang bahagian bawah ni adalah awak kena darabkan. Okay, yang bahagian bawah tu awak kena darabkan. Jadi awak nak cari apa? Awak nak cari isi padu. So bila awak tutup bahagian isi padu, yang tinggal mol dan juga bilangan isi padu molar. Jadi yang bahagian bawah tu awak kena darabkan. Okey, kalau contoh lain. Okey, kalau contoh lain sekejap dia terpadam pula kat sini. Okey, kalau contoh lain andai katalah kita nak cari bilangan mol. Okey, kita nak cari bilangan mol. So bilangan mol ni kita tutup. Okey, bila bilangan mol kita tutup, yang tinggal adalah isi padu dan isi padu molar. So bila ada satu atas satu bawah ni, kita kena buat apa? Kita buat operasi bahagi. So dalam penggunaan segitiga ni, kalau dia duduk sebelah-sebelah, awak kena darab. Kalau dia duduk atas bawah, awak kena bahagi. That's all. Macam tu sahaja. Jadi in this case, untuk soalan yang tadi ni, dia minta apa? Dia minta isi padu. So awak tutup isi padu, yang tinggal mol dan juga isi padu molar. Dia duduk sebelah menyebelah. Bila sebelah menyebelah, awak kena buat apa? Awak kena darabkan. Jadi dekat sini mol yang diberi adalah 0.1. So 0.1 awak darabkan dengan isi padu molar, iaitu 24. Okey, jadi the formula dia akan jadi dekat sini adalah N darabkan dengan Vm, iaitu isi padu molar, sama dengan 0.01 darabkan dengan 24. So bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan awak adalah 0.24 desimeter cube. Okey, jadi sekarang ini masih belum menjawab soalan. Kalau awak tinggalkan jawapan awak 0.24, tak dikira tau. Okey, tak dikira. Kenapa tak dikira? Sebab awak tengok balik kepada soalan. Soalan dia minta dalam unit sentimeter cube. Okey, sentimeter persegi. Sekarang ni desimeter cube. Jadi awak kena buat apa? Desimeter kena tukarkan kepada sentimeter. Kena buat apa? Darabkan dengan 10. So sekarang ni awak nak buat apa? Okey, sekejap. Alright. So sekarang ni awak nak buat desimeter kepada
cm3. Apa awak kena buat? Okey, awak kena buat adalah 0.24 darabkan dengan 10. Maka awak akan dapat jawapan awak adalah 2.4 cm3. Ini dia. So jawapan akhir awak akan dapat 2.4. Maka kat sini awak akan dapat 1 markah. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya pula. Soalan seterusnya dia tanya berapakah bilangan molekul. Okey, berapakah bilangan molekul? Okey, nak cari bilangan molekul, bilangan molekul ni kita istiharkan dia sebagai zarah, sebagai bilangan zarah. Jadi dekat sini kita akan gunakan formula dekat segitiga yang kedua. Okey, dekat segitiga yang kedua, di mana yang bahagian atas ni menunjukkan bilangan zarah. Di mana bilangan zarah ada berapa? Bilangan zarah ada 3. Okey, bilangan zarah ada 3. Yang pertama adalah molekul. Yang kedua adalah ion. Yang ketiga adalah atom. Ini adalah di antara zarah yang adalah ada 3, molekul, ion, atom. Okey, so disebabkan soalan dia minta bilangan molekul, maka dia termasuk dalam bilangan zarah. Okey, jadi yang ada dekat bahagian bawah belah kiri pula adalah bilangan mol. Yang dekat belah kanan ni adalah pemala Avogadro. Yang nilainya adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. This one. Alright. So, sekarang penggunaannya sama macam formula segitiga dekat atas. Sekarang ni awak minta bilangan molekul. So, tutup dekat bilangan zarah. Yang tinggal adalah mol dan pemala Avogadro. So, bila duduk sebelah menyebelah, awak kena buat apa? Awak kena darabkan. Jadi, mol darabkan dengan pemala Avogadro. Mol tu kita masih menggunakan 0.01 lah. Okey. So, dekat sini formulanya yang awak akan dapat adalah N darabkan dengan Na. So, sama dengan mol awak adalah 0.01 darabkan dengan 6.02 darab 10 power of 23. So, awak tekan kalkulator. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 6.02 darab 10 kuasa 21 mol negatif 1. Unit kena letak sekejap. Unit mol, tak payah. Okey, so ini adalah jawapan awak lah. Alright, so jawapan awak, bila awak dapat jawapan akhir dekat sini, awak akan dapat 1 markah. Okey, macam tu sahajalah. Okey, so untuk soalan yang terakhir dia kata pentana Si5H12 terbakar dengan lengkap dalam oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. So, dia suruh tuliskan persamaan kimia yang seimbang. Okey, senang je. Okey, pertama sekali kita kena tuliskan bahan tindak balas kita. Di mana bahan tindak balas kita adalah pentana dan juga oksigen. Gas oksigen lah. So, Si5H12 tambahkan dengan tambahkan dengan O2. Gas oksigen lah, menghasilkan, dia cakap menghasilkan apa? Karbon dioksida dan juga air. Karbon dioksida adalah CO2 tambah H2O. Okey, jadi ini adalah persamaan kimia yang belum seimbang. Okey, persamaan kimia yang belum seimbang. Okey, so macam mana kita nak seimbangkan? Cara mudah untuk kita nak seimbangkan anything persamaan kimia yang melibatkan dengan pembakaran. Okey, melibatkan dengan pembakaran, awak boleh menggunakan rules peraturan Cho, CHO. Di mana pertama sekali awak seimbangkan karbon. Kemudian seimbangkan hidrogen,
Last sekali seimbangkan oksigen. Itu aturan dia. Okay, nak senang tengok one by one. Tengok karbon dulu. Sekarang ni tengok karbon. Karbon dekat belah kiri. Dekat belah kiri ada berapa? Ada 5. Dekat belah kanan karbon ada berapa? Ada 1. So nak seimbangkan macam mana? Awak terus je letak 5 kat depan. Tak ada masalah. Okey. Untuk karbon dah selesai. Tengok untuk H. Untuk H, hidrogen dekat belah kiri ada 12. Okey, dekat belah kiri ada 12. Dekat belah kanan ada berapa? Ada 2. So nak seimbangkan kena letak berapa? Kita letak 6. Kenapa letak 6? Sebab 6 ni nanti akan darabkan dengan 2. Maka awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 12. Sama tak kiri dengan kanan tadi? Samalah. Okey. Jadi untuk hidrogen dah tak ada masalah. The last one nak seimbangkan kita tengok oksigen. Untuk oksigen kita tengok dekat sini. Okey, dekat belah kanan ni 5 darabkan dengan 2. Awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 10. Okey, dekat sini 6 darabkan dengan 1 kat sini, awak akan dapat 6. Bila awak totalkan, awak akan dapat bilangan oksigen dekat sini ada berapa? Ada 6, ada 16. Dekat sini ada berapa? Ada 2. So nak seimbangkan kena letak berapa? Awak letak 8. So 8 darab 2 awak akan dapat 16. So seimbang tak kanan dan kiri? Dah seimbang. Alright, so inilah jawapan awak. Okey, so dekat sini awak akan dapat 2 markah. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja video kita untuk trial Johor 2021 untuk tajuk konsep mol, formula dan persamaan kimia. Jadi untuk video yang seterusnya, kita jumpa pula untuk soalan tajuk jirim dan struktur atom, masih lagi dalam trial Johor yang sama. Alright.